Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir dari Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi mengajak kepada kita supaya kita mencari, merebut peluang untuk Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Hendaklah kamu berebut, mengintai, mencari peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 terakhir daripada Ramadan. Sekarang ini kita berada di 10 terakhir dalam bulan Ramadan, maka rebutlah peluang kita mengintai, mencari untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan segala amalan kita diberikan gandaan pahala melebihi 1000 bulan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-18. InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan mengenai pentafsiran ayat ke-17 dan ke-18 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah jualah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah jualah yang melempar untuk membinasakan orang kafir dan untuk memberikan kemenangan kepada orang beriman dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikianlah kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kamu, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang kafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan liyubliya diambil daripada kalimah bala yang bermaksud menguji. Huruf lam pada perkataan tersebut ialah lam al-aqibah yang membawa maksud hasil, kesudahan atau akibat. Manakala perkataan abalahu pula bermaksud memberi anugerah. Perkataan ini pada mulanya bererti ujian, tetapi kemudiannya digunakan untuk menunjukkan hal mendapat sesuatu, di mana sesiapa yang memperolehinya akan menjadi sangat berpengaruh. Biasanya hal mendapat sesuatu itu adalah sesuatu yang negatif. Namun tidak selalunya demikian. Ianya juga boleh menjadi positif dan menyenangkan. Ujian yang dimaksudkan dalam ayat ke-17 surah Al-Anfal ini ialah melibatkan diri dalam peperangan.
Tetapi disebabkan kerana ujian tersebut digambarkan dengan ujian yang baik, maka ini bererti bahawa hasil peperangan ialah kemenangan. Penggunaan perkataan tersebut dalam ayat ini juga mengisyaratkan bahawa kemenangan dalam peperangan Badar, keyakinan terhadap sumber kemenangan tersebut dan hasil positif lain yang dicapai merupakan ujian bagi tentera muslimin. Manakala perkataan minhu yang bermaksud daripada sisinya dalam ayat yang ke-17 ini menekankan sekali lagi bahawa kemenangan tersebut adalah bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan bahawa kemenangan dalam peperangan Badar adalah suatu peristiwa yang berada di luar keupayaan manusia. Tetapi kemenangan tersebut benar-benar melalui inayah Allah, iaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana jika menggunakan logik akal manusia, mana mungkin pasukan yang mempunyai jumlah anggota yang sedikit, peralatan perang yang terbatas dan tanpa persiapan perang yang mencukupi dapat mengalahkan musuh yang mempunyai kekuatan fizikal yang jauh melebihi pasukan tentera muslimin. Sidang pendengar yang dimuliakan, secara umumnya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-17 dan ke-18 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa kemenangan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya bukan tentera Islam yang membunuh dan menumpaskan tentera musuh, tetapi Allah yang membunuh mereka melalui tangan-tangan tentera Islam. Sekembalinya pasukan tentera muslimin dari peperangan Badar, mereka berasa bangga. Lalu ada tentera yang berkata, akulah yang membunuhnya. Dan ada pula tentera Islam lain berkata, akulah yang menawannya. Allah menjelaskan bahawa anggapan seperti itu adalah tidak benar, kerana sesungguhnya Allah yang membunuh mereka. Allah juga menerangkan bahawa bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melemparkan segenggam tanah ke udara kepada kaum kafir musyrikin dan mengenai muka mereka, tetapi Allah yang melemparkan kepada muka mereka dengan tanah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemparkan ke udara. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi lagi, Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk menegakkan hujahnya terhadap orang kafir bagi mengukuhkan Rasulnya. Selain itu juga untuk mengurniakan pemberian yang baik kepada muhajirin yang telah sanggup meninggalkan kampung halaman, keluarga dan harta yang dimiliki. Pemberian yang baik itu ialah harta rampasan perang, kemenangan dan sebutan yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar terhadap segala permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Maha mengetahui segala niat yang mendorong manusia untuk berdoa dan kesan yang timbul daripadanya. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-17 dan ke-18 surah Al-Anfal menjelaskan bahawa dalam peperangan Badar 300 tentera Islam dapat mengalahkan 1,000 tentera kafir musyrikin, membunuh 70 orang musuh dan menawan 70 orang kafir. Pada hakikatnya, bukan pasukan tentera Islam yang membunuh pihak musuh, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Ini kerana Allah yang memberikan kekuatan dan semangat kepada tentera Islam. Allah yang membantu tentera Islam dengan 1,000 malaikat. Dan Allah yang menurunkan hujan dan memberikan kesegaran kepada pasukan tentera Islam. Allah juga menimbulkan perasaan takut ke dalam jiwa tentera musuh. Sesungguhnya, ayat ini adalah peringatan kepada orang yang beriman supaya tidak berlaku sombong apabila mendapat kemenangan dalam medan peperangan. Di samping itu, jika dikaitkan dengan ayat pertama surah Al-Anfal, ada tentera Islam yang bertanya mengenai harta rampasan perang selepas tamat peperangan. Lalu dijawab dengan ayat pertama surah Al-Anfal bahawa
yang menguasai harta rampasan perang ialah Allah dan Rasulnya. Ini kerana yang menang itu ialah Allah dan bukannya mereka. Hamka menjelaskan lagi bahawa dalam peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir lalu dilemparkan ke arah musuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Rasulnya bahawa tangan baginda sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebagai alat untuk melempar sahaja. Hakikat sebenarnya yang melempar ialah Allah, manakala pemberian yang baik pula ialah kemenangan yang gilang gemilang dan akan menentukan nasib agama Islam di kemudian hari. Ini kerana peperangan Badar ialah perang yang menentukan selepasnya. Walaupun beribu-ribu orang tentera yang berperang selepas itu di medan peperangan lain di atas muka dunia ini, namun kemenangan di Badar ialah pembuka pintu kejayaan untuk zaman sesudahnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-17 dan ke-18 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-17 dan ke-18 surah Al-Anfal ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk membunuh orang kafir yang memusuhi Islam dalam peperangan Badar. Dialah yang membunuh dan membinasakan semua musuh Islam dalam peperangan, serta dialah yang menghapuskan perancangan dan tipu muslihat pihak musuh. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana dalam membinasakan orang kafir dan memberikan kemenangan kepada orang beriman dengan kemenangan yang baik. Ayat ke-17 dan 18 surah Al-Anfal ini berkaitan dengan perkara iman dan akidah Islam, iaitu segala perkara yang berlaku di atas muka bumi dan seluruh alam ini adalah di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia dikehendaki untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perkara yang diatur, dirancang dan diusahakan mendapat keredaan dan bantuan daripada Allah. Ini kerana walau sehebat mana pun usaha yang dilakukan oleh manusia, tetapi jika Allah tidak mengizinkan, maka ia tidak akan berlaku dan tidak akan berjaya. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam yang bersikap malas dan tidak mahu berusaha untuk mencari rezeki dan keperluan hidup yang diperlukan. Mereka yang bersikap malas dan tidak mahu berusaha ini beranggapan bahawa segala-galanya dalam hidup mereka sudah pun diatur dan ditakdirkan. Maka mereka merasakan bahawa tidak perlu berusaha dan bersusah payah lagi. Bahkan mereka menyalahkan takdir Allah apabila suatu perkara buruk dan malang menimpa ke atas diri mereka. Sedangkan langsung tiada usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh mereka untuk mengubah nasib dan kehidupan ke arah yang lebih baik. Islam memerintahkan kepada umatnya supaya berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berikhtiar sehabis baik dalam urusan mencari rezeki dan memenuhi keperluan hidup di dunia ini, termasuklah dalam perkara mencapai kejayaan yang diimpikan, meningkatkan taraf hidup, membasmi kemiskinan, bangkit daripada kegagalan serta mencegah dan merawat penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila telah selesai solat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurniaan Allah, serta ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu berjaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sesungguhnya seseorang daripada kalangan kamu yang memikul kayu bakar di atas badannya itu
adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain, sama ada orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-17 dan ke-18 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah meyakini dan mempercayai bahawa segala perkara yang berlaku di atas muka bumi dan seluruh alam ini adalah di bawah kekuasaan dan kehendak Allah. Dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan Maha berkehendak untuk memberikan kemenangan kepada tentera Islam serta membunuh dan mengalahkan pasukan kafir musyrikin, walaupun jumlah tentera Islam sedikit jika dibandingkan dengan tentera musuh yang berlipat kali ganda lebih ramai jumlahnya. Umat Islam hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh, berikhtiar sebaik mungkin, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencari rezeki yang halal dan terbaik serta meneruskan kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan amalan ini diterima oleh Allah dan mendapat ganjaran pahala di sisinya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.